Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid tahun 3 SJKC. Pada hari ini, kita masih lagi di bawah tema 6 iaitu Sayangi Bumi. Unit 17, Sayangi Tasik, dan kemahiran yang akan kita pelajari pada hari ini ialah 3.3.1 di mana murid akan membina kerangka dan juga melengkapkan karangan. Standard kandungannya ialah 3.3 menghasilkan penulisan. Standard pembelajarannya pula 3.3.1 menghasilkan kerangka dan penulisan karangan naratif dan bukan naratif secara berpandu. Secara kesimpulannya, aktiviti pembelajaran kita pada hari ini ialah murid akan membina kerangka dan kemudian melengkapkan karangan. Tajuk karangan yang akan kita lengkapkan pada hari ini ialah Sayangi Tasik. Baiklah murid-murid, untuk membina karangan, murid-murid perlulah melalui beberapa proses. Iaitu yang pertama, murid-murid perlulah memahami apakah tajuk karangan itu. Yang kedua, murid-murid perlulah memahami gambar ataupun situasi berkaitan dengan tajuk karangan tersebut. Yang ketiga, murid-murid perlulah menghasilkan kerangka karangan bagi memudahkan murid-murid untuk mencari idea semasa menulis atau membina ayat. Untuk menghasilkan karangan, murid-murid perlulah menggunakan ayat tanya dalam mencari atau membina ayat. Berikut merupakan contoh-contoh ayat tanya. Jika kamu melihat buku aktiviti muka surat 29, terdapat 3 jenis gambar. Gambar-gambar ini memudahkan murid mencari idea untuk menulis karangan yang lengkap. Ketiga-tiga gambar ini mewakili pendahuluan, isi dan juga penutup. Di bahagian pendahuluan, murid-murid perlulah memberitahu apakah yang dimaksudkan dengan tasik. Di bahagian isi pula, murid-murid bolehlah memasukkan idea yang berkaitan dengan ayat tanya berikut, iaitu mengapakah tasik penting. Yang ketiga, bahagian penutup. Bagaimanakah cara kita menyayangi tasik? Untuk pengetahuan kamu semua, karangan yang lengkap harus mengandungi ketiga-tiga elemen ini, iaitu pendahuluan, isi dan juga penutup. Langkah yang seterusnya, kita akan cuba membina kerangka sebelum menulis karangan yang lengkap. Apakah yang dimaksudkan dengan kerangka? Kerangka ini dikenali sebagai idea ataupun isi yang penting sebelum membina ayat yang lengkap. Mari kita lihat slide yang seterusnya. Dalam muka surat 29 ini, di bahagian pendahuluan telah diberikan jawapan. Jadi di bahagian pendahuluan ini terdapat kerangka yang telah disediakan. Kerangka ini merujuk kepada gambar yang telah diberikan. Di bahagian pendahuluan, murid-murid perlulah menyatakan apakah yang dimaksudkan dengan tasik. Tasik itu apa? Jadi di sini ada contoh pendahuluan, iaitu tasik itu merupakan kawasan air yang indah. Jadi tasik ini perlu dipelihara daripada pencemaran. Kemudian tasik itu juga penting kepada hidupan. Hidupan di sini bermaksud manusia dan juga haiwan. Seterusnya kita masuk ke bahagian isi.
Dalam bahagian ini, murid-murid akan menggunakan ayat tanya, mengapakah tasik itu penting? Tasik itu digunakan oleh manusia. Untuk apa? Untuk mencari rezeki. Apakah yang dimaksudkan dengan mencari rezeki? Mencari rezeki itu ialah mencari sumber untuk mendapatkan duit ataupun wang. Okey, jadi di dalam gambar ini kita dapat lihat manusia menggunakan tasik untuk memancing ikan. Jadi murid-murid boleh memasukkan idea ini. Yang seterusnya, haiwan juga memerlukan tasik untuk mendapatkan air minuman. Ya, sebab kita dapat lihat haiwan ini pergi ke kawasan tasik untuk minum air. Baik, seterusnya yang terakhir, bahagian penutup, bagaimanakah cara menyayangi tasik? Okay, di bahagian penutup juga, murid-murid perlu membuat kesimpulan tentang cara untuk menyayangi tasik. Bahagian ini murid tidak perlulah menulis ayat yang panjang. Kamu boleh menulis tentang apakah harapan kamu terhadap keadaan tasik tersebut. Semestinya kita mengharapkan tasik itu bebas dari pencemaran. Okay, jadi kita akan tulis di bahagian sini. Okay, jadi ini merupakan contoh idea yang boleh kamu masukkan di bahagian kerangka penutup, iaitu sayangilah tasik, okay, agar ia tidak tercemar. Okay, ini cara kita menyayangi tasik. Okay, langkah yang seterusnya, kita akan melengkapkan karangan berdasarkan kepada kerangka yang telah dihasilkan sebelum ini. Dalam bahagian ini, murid-murid perlulah menulis karangan ini dengan ayat yang lengkap. Tasik ialah kawasan air yang indah. Ayat ini merupakan ayat yang lengkap hasil daripada idea yang pertama. Okay, tasik ialah kawasan air yang indah. Okay, ayat yang kedua, perlu dipelihara. Kemudian ada pencemaran. Okay, apa yang perlu dipelihara? Tentulah tasik. Okay, tasik ialah kawasan air yang indah. Tasik perlu dipelihara. Pencemaran, daripada pencemaran. Kemudian ada lagi satu ayat, iaitu penting hidupan. Kenapa ataupun mengapakah tasik itu perlu dipelihara daripada pencemaran? Okey, kerana tasik itu penting kepada hidupan. Seterusnya, isi yang kedua, manusia untuk mencari rezeki. Bagaimanakah untuk melengkapkan ayat ini? Okay, jadi murid-murid boleh tulis manusia menggunakan tasik untuk mencari rezeki. Kamu boleh memberikan contoh seperti yang cikgu beritahu sebelum ini. Bagaimanakah manusia menggunakan tasik untuk mencari rezeki? Okay, murid-murid boleh kaitkan gambar orang memancing ini untuk dimasukkan di dalam idea. Okay, kemudian yang kedua, haiwan menggunakan tasik untuk mendapatkan air minuman. Haiwan boleh mendapatkan air minuman daripada tasik. Okay, seterusnya di bahagian penutup, sayangi tasik tidak tercemar. Bagaimana untuk melengkapkan ayat ini? Okay, murid-murid bolehlah menulis menggunakan penanda wacana. Okay, iaitu oleh itu. Okay, oleh itu sayangilah tasik agar tidak tercemar.
Selepas murid-murid sudah menulis dan melengkapkan kerangka ini dengan perkataan, jadi mudah untuk murid-murid menulis semula ayat ini di dalam bahagian karangan. Jadi kita akan tulis dengan tulisan yang kemas. Tasik ialah kawasan air yang indah. Tasik perlu dipelihara daripada pencemaran. Tasik sangat penting kepada hidupan. Manusia menggunakan tasik untuk mencari rezeki. Mereka menangkap ikan yang terdapat di dalam tasik. Haiwan pula mendapatkan air minuman daripada tasik. Oleh itu, sayangilah tasik agar tidak tercemar. Ini ialah contoh kerangka karangan dan juga karangan yang lengkap. Selepas murid-murid sudah menulis karangan yang lengkap, kamu perlu menyemak semula ejaan, tata bahasa dan juga struktur ayat kamu supaya markah tidak akan ditolak. Setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi dalam topik pembelajaran yang seterusnya.